KPJUC dan KPJIC student. So spesifik kepada kawan-kawan kamu lah. Okay, so dia nak tengok whether students prefer ataupun tidak online learning ni, berpuas hati ataupun tidak. Kalau berpuas hati, kenapa, apakah yang boleh buat, so, things like that lah. Okay, so itu maksud saya tak nak tajuk yang macam diabetes ataupun students, attention students, activities dekat campus, macam tu. So, kita nak try identify new problems, solve that problem. So saya pilih tajuk tu because sekarang kita masing-masing tengah, we are in it, we are in the problem. Okay, online ini ada, kita semua kena adapt. So suddenly, so kita nak try to tengok berkesan ke ataupun tidak. So untuk kamu punya tajuk, semua cukup 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so it's recording now. So saya nak cari another tajuk juga yang apa nama, yang lebih kurang macam tajuk yang saya bagi grup 2 tadi. So kamu ada any ideas ataupun tidak? Saya ada one idea. Saya nak tengok whether kamu semua sempat pergi farmasi ni, farmasi praktis tak posting masa COVID, masa MCO? Tak sempat. Because ada students yang sempat masa tengah posting and kena so, kalau ada yang macam tu, saya nak tengok whether farmasi hospital terkesan ataupun tidak dengan PKP MCO ni, macam mana hospital, tapi susah nak buat sebenarnya macam tu. Kalau nak bagi online learning lagi, nampak macam banyak sangat buat. Sekejap. Sorry agak saya tengah membaca. So right now let me share my screen. Okay, my entire screen share. Okay, so dalam research ni, research methodology, I understood that Mrs. Order punya briefing video, dia also dah bagi like format untuk kamu tulis kamu punya report. Okay. So dalam research methodology, basically modul ini dibuat untuk melatih kamu untuk perform research and how to report your research. Okay, so for example, students group 2 tadi dia nak research tentang effectiveness of online learning on KPJUC students. So dia study lah, dia assess online learning kat KPJUC student ni berkesan ataupun tidak, students berpuas hati ataupun tidak. Ataupun kalau ditanya lecturer berpuas hati ataupun tidak dengan transition ni.
Okay, so dia nak, and then bila dapat questionnaire, dia akan assess. So, okay, daripada 300 yang jawab questionnaire ni, 200 rasa tak berpuas hati. So, dia akan olah lagi lah, kenapa 200 participant, correspondent ni tidak berpuas hati dengan online learning. So, dia perlu goreng-goreng, dia perlu report, dia perlu dissect, dia perlu bincang lah sesama group members based on the questionnaire. So, kamu kena buat questionnaire yang betul-betul teliti. Because kamu akan dapatkan result kamu, your discussion, your conclusion based on your questionnaire. Okay, so dia nak melatih kamu how to perform research and how to report your research. So apa nama, sebenarnya research ni orang buat dua cara. Scientific research sebenarnya orang akan buat from lab lah, tapi disebabkan kamu kita limited daripada PKP, and also kamu juga program diploma, you are encouraged untuk buat survey. Maksudnya kamu perlu buat questionnaire and distribute questionnaire itu kepada seramai mungkin. Okay, so the first thing yang kamu perlu buat adalah identify tajuk. What's the topic? What's the problem kamu nak solve? So, sekejap. Tulis aku dekat WhatsApp. Oh, okay. Apa nama? Let me mute my phone. Distracted. Apa nama tadi? Okay, I shared my screen. Mana dia? Saya nak tunjuk. So dari mana kita nak dapatkan this apa nama tajuk ni, possible tajuk adalah dengan saya scroll through beberapa paper, journal, literature, nama-nama yang lain untuk yang sama. So saya interested dekat sini, social media applications affecting students' academic performance, a model developed for sustainability in higher education. So ini spesifik untuk apa nama peringkat kamu lah, higher education at university. So dia nak tengok whether social media applications ni affect ataupun memberi kesan ataupun tidak kepada performance students. So saya nak tahu ini, saya interested dengan tajuk ini because my bad, sorry. Okay, saya interest astaghfirullahalazim. Saya kenapa saya tekan sini. Okay, so saya interested dengan tajuk ini because sekarang kamu buat online learning dekat rumah, so kamu mungkin terdedah kepada pelbagai gangguan. Some of them orang sekeliling kamu, maybe family members, ataupun kamu kerja, time constraints, dan juga social media. So study ini tak limited kepada online learning. So dia buatlah research tentang social media applications and they find out mana dalam dia punya discussion. So they find out the conclusion dia, in higher education learning, activities was confirmed to have a positive effect. Okay, so students rasa dengan menggunakan social media sebagai apa nama untuk menggunakan social media untuk study, okay, bukan untuk main. Contohnya macam menggunakan YouTube untuk study, use Instagram to upload videos for studies, okay, apa lagi, Twitter ke we use for studies untuk buat thread panjang-panjang explain about something kalau kamu familiar with Twitter. TikTok pun, kalau kamu TikTok banyak apa nama educational content dalam TikTok. So this study buat based dekat students dekat Saudi Arabia, Saudi Arabian Higher Education. So they find out Saudi Arabian Higher Education mendapat positive effect from using social media applications dalam higher education learning. So study ini dibuat di Saudi Arabia. Saya rasa saya nak kamu buat study yang sama tapi fokus on KPJUC dan probably boleh include KPJIC Penang sekali. So kamu, what do you feel about this? Kamu rasa kamu interested nampak ini ataupun kamu tak tahu dah, kamu terima apa saja saya suggest?
Ifah, sorry kamu bagi, cakap lah, saya tak baca pun. So cyberbullying and mental health among students, students development before COVID-19 pandemic. So the problem with number 2 ni, kamu nampak kan screen saya, the problem with number 2 yang Ifah share dekat chat room ni, sekarang COVID pandemic still going on. So kita tak boleh nak ada data after COVID-19. So nombor 2 ni dah pangkah siap-siap. Okay. So number 3 students adapting online learning. Ini group 2 dah dapat dulu tadi because dia orang contact saya dulu. So pangkah juga. Number 4, perception of parents of e-learning. Interesting. Perception of parents. Kalau nombor 4 ni, perception of parents ni what problem we are trying to solve. What does it matter what is our parents perceive on ini? Adakah dia akan mengganggu? Saya pun tak sure. Tidak. Nombor 5, deficiencies in e-learning towards pharmacy students. Very specific. Maybe boleh kot. Ya, KPJUC, KPJIC. Sebab kamu perlu buat posting, kamu perlu go to pharmacy practice, ada kelas makmal, chemistry makmal, microlab, pharmaceutics, pharmacology. Sekarang you are all missing out on that. Okay, nombor 5 ni I'm very interested in number 5. Saya boleh saya rasa ni macam dah banyak orang. So sekarang nombor 5 ni macam menarik. What do you think about nombor 5? So kalau nak buat nombor 5 ni, kamu boleh tajuk dia deficiency. Kamu nak assess whether the online learning, bagaimanakah online learning akan affect pharmacy students, considering kamu perlu go through all the pharmacy practices, all the physical learning. Kamu perlu buat question, saya akan tanya students lah kot. And maybe boleh bagi pada lecturer juga. Tanya lecturer rasa student perform better ataupun okay, saya rasa nombor 5 ni boleh buat. So maybe kena rephrase ayat ni. Nanti saya cari tajuk. Deficiencies, kekurangan. So kalau kita nak buat tajuk ni, kita nak kaji. So sekarang kat sini kamu dah cakap deficiency, kamu dah cakap dah kekurangan. So kalau bila kamu nak kaji, kamu tak tahu lagi dia kurang ke ataupun dia lebih bagus. So saya rasa deficiency ni tak sesuai kalau nak gunakan dalam tajuk ni. So kita kena fikir tajuk yang lain, tapi basically secara kasarnya saya berminat nak buat yang ini. Okay, so kita nak kaji whether adakah syllabus of online learning, the effects of online learning syllabus to KPJUC and KPJIC undergrad students. So undergrad because kamu boleh study jugalah degree students punya ni. Okay, so saya suggest kita buat tajuk yang nombor 5 ni. Semua setuju? Saya okey je, Sir Fatia. Anwar kata okey, Sir. Okay, Sir. Alright. So kalau macam tu, kita buat ni lah. Kita nak study apa saya cakap tadi? The effectiveness of online learning syllabus on KPJUC and KPJIC undergraduate. Okay, so kamu akan distribute kamu punya questionnaire pada all KPJUC and KPJIC students, diploma and degree. Okay, so kamu just nanti bila dah set questionnaire tu,
saya tolong ni lah agihkan kepada lecturer degree and dia orang akan agihkan kepada student degree. Saya selalu dapat untuk other lecturer share questionnaire from other cohorts, degree ke diploma ke. So memang lecturer akan blast ni dekat lecturer punya WhatsApp group, kami akan just blast pada cohort. Lecturer in charge akan blast pada cohort WhatsApp group. So that's our tajuk, undergraduate students. Okay, maybe saya akan rephrase balik later on. Okay, so kita akan buat one meeting setiap minggu until kamu submit 20 hari nanti. So this is the first meeting. Next week ada one more meeting, and minggu lagi satu ada satu lagi meeting. So total 3 meeting lah. Yeah, 3 meeting until 26 hari bulan. So next meeting is after a week. Okay, so dalam masa seminggu ni saya nak kamu tulis abstract dan juga introduction terlebih dahulu. Okay, that's your first week punya assignment. Abstract mana ni maksudnya? Okay, so abstract ni kalau kamu dah ada format kan? Apa dia? Okay, kamu dah ada format from Miss Yasmin. So secara kasar kamu follow lah apa astagfirullah. Kamu follow lah format yang Miss Yasmin bagi, tapi roughly the first thing kamu perlu bahagian top yang kamu perlu buat adalah abstract and introduction. Okay, so dalam research report tu basically ada 4 chapters. Introduction, literature review, research methodology, and last kali results and discussion. Okay, 4 chapters. So dalam setiap chapter ni ada pecah-pecah lagi lah sikit, Dave kamu just refer to format yang Miss Yasmin bagi. So dalam chapter pertama introduction, kamu akan ada abstract, kamu akan ada introduction, kamu ada problem statement, dan benda-benda macam tu. So kamu kena cakap lah. So for example, ini semua group satu tadi punya paper. So untuk kamu saya belum jumpa lagi. Sebab dia orang contact saya awal, so on the first day saya dapat email tu, dia orang contact saya dah, so saya sempat carilah. Saya tak aware pula ada group kedua, saya tersilap. So semalam saya baru tahu kamu kamu pun bawah saya, so saya tak sempat cari. So for example, contohnya macam paper ini. Paper ini dia buat study tentang effectiveness of e-learning in Malaysian higher education, case study dekat UTM. So dalam bahagian abstract ni dia nak tengok whether dia nak ceritalah e-learning ni dah diguna pakai, study guna internet, guna website, and student dekat UTM dia guna study guna dia punya portal. So dia nak cakap, dia nak cerita in this study the critical factors affecting e-learning effectiveness were investigated through a survey. Dia cerita dia buat research ni melalui survey. Okay, dalam bahagian abstract ni dia compactkan kamu punya kamu punya research report tu. Okay, basically ayat pertama ni dia cerita, dia introduce tentang e-learning. What is e-learning? Ayat kedua is disambung saja, dia goreng lagi tentang e-learning. Kemudian dia cerita pasal dia punya study, the problem statement. So this study is centered on evaluating the e-learning effectiveness in UTM. Dan dalam ayat ketiga dia ceritalah dia buat research ni dengan menggunakan survey. Okay, conducted through a survey. So berapa banyak survey, berapa ramai orang jawab survey, 298 students UTM jawab survey itu. So setakat ini sebab kamu belum habis lagi research, kamu stop dulu sampai situ. Okay, because kat the final sentences of abstract selalunya dia cerita tentang discussion results. Okay, so dalam bahagian abstract ni basically dia adalah research report kamu, tapi dia very very compact. Dia cerita secara kasar research report ni tentang apa. Okay, itu adalah abstract. Bahagian introduction, kat sini kamu cerita dengan lebih detail lagi. Okay, so kat sini dia ceritalah electronic learning, e-learning tu what is it, the history of e-learning and so on, dia goreng. So kalau saya nak apply pada tajuk kamu tu, tadi
effectiveness of online learning. Okay, so kamu boleh buat yang sama juga. Dalam bahagian abstract tu kamu ceritalah e-learning tu bernama what is e-learning. E-learning is students and teachers interacting through through the internet, through platforms of contohnya macam LMS, KPJC, LMS, YouTube videos, lecturers upload content pada YouTube videos ke, pada IGTV ke. So cerita tentang e-learning. Kemudian kamu ceritalah KPJUC dan KPJIC terkesan oleh MCO, PKP. So kena buat e-learning since March. Okay, so kamu nak assess. So maksudnya this study is to assess whether the students feel affected by the syllabus, considering pharmacy students needs the syllabus of pharmacy students should have like physical lab class. You usually attend every semester. You attend kamu buat pharmacy practice, kamu pergi posting to hospitals. So kamu nak assess whether students and lecturers feel the online e-learning is berkesan atau tidak. That's basically your abstract. So record. Okay, saya record. So kamu boleh go over this later. Saya akan share dalam WhatsApp group. Okay. And dalam bagian introduction kamu goreng yang lebih panjang lagi. Okay, so kamu kena olah lah. So kalau kamu nak olah ni, I implore, saya sarankan jangan copy and paste, because lecturers, assessors, juga macam saya lah, saya boleh detect whether you plagiarize, copy and paste sebiji-sebiji ataupun tidak. Okay, so one way to not plagiarize adalah kamu baca the content from other paper, kemudian kamu olah guna ayat kamu sendiri. Kamu cerita balik guna ayat kamu sendiri. So kamu untuk check whether kamu reti ataupun tak reti buat tu, kamu tulis dulu for the first week ni. Bila next week saya akan go over apa yang kamu tulis, saya akan olah. Okay, ini boleh tulis macam ni ke tidak. Okay, so saya akan review lah next week. So your first assignment adalah tulis abstract dan juga tulis introduction. Untuk tulis abstract dan introduction ni, kamu perlu baca beberapa paper. So untuk cohort 2 tadi saya adalah 6 paper yang saya dah compile tadi. So daripada 1, 2, 3, 4, 5, 6, so 6 sahaja. So they need to read these 6 papers, baca bahagian introduction, okay, bahagian results and discussion, kemudian goreng lah buat ayat sendiri dekat bahagian abstract dan introduction tu. Okay, so nanti saya kena cari juga research paper yang berkaitan yang kamu punya tajuk ni. Untuk saya akan share pada kamu, kemudian kamu kena tulis based on those papers. Okay, do you have any questions? Ataupun kamu tak setuju nak buat tajuk ni ke? Sebab saya je yang cakap daripada tadi. Saya nampak Fatihah je yang setuju. Everyone else saya tak tahu. Tak ada saya nak kata. Okay, so setuju sir. Alright. So so kita dah ada tajuk effectiveness of online learning syllabus on KPGUC and KPJIC undergraduate students. Kamu kena tulis abstract dan introduction until our next meeting, which is next week. Okay, seminggu lah, sama ada Khamis ataupun Jumaat kita akan discuss. Saya akan share the papers, 5 ataupun 6 paper juga, tak banyak. Okay, so 5 atau 6 paper juga saya akan share dalam WhatsApp group later. Bukan later, lusa lah. Okay, because saya nak highlight juga untuk group 2 tadi. Okay, so dalam hari Ahad ke, paling lambat ke hari Isnin lah. Okay, hari Isnin saya akan finalize the papers and reference kamu. Okay, do you have any questions up until now? Tak ada. Okay, so kalau tak ada apa-apa, kita boleh bersurai. Thank you. Happy Deepavali bagi yang menyambut. Berhati-hati. Stay safe, basuh tangan. Thank you all. Kalau ada soalan boleh tanya dekat WhatsApp group. Thank you guys. Stop recording.